Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fariha binti Mansur daripada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam, Selangor ingin membentangkan kertas kajian bagi National Research and Innovation Conference NICRON 2020. Paper ID 200831110.10.2. Kajian ini bertajuk Keberkesanan biji asam jawa dan kulit pisang sebagai ejen koagulan. Pembentangan ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama, pengenalan. Di dalamnya dinyatakan penyataan masalah, kajian literasi dan juga objektif kajian. Bahagian kedua iaitu kaedah kajian. Di dalamnya dinyatakan limitasi kajian dan juga uji kaji kajian. Dan akhir sekali untuk bahagian yang ketiga iaitu dapatan dan perbincangan. Di dalamnya dinyatakan analisa data uji kaji, perbincangan dan akhir sekali kesimpulan. Pengenalan. Alum yang digunakan pada masa kini mempunyai kesan buruk dan dapat memudaratkan kesihatan pengguna untuk jangka masa yang panjang. Menurut Campbell 2002, antara keburukan alum adalah seperti Alzheimer dan penyakit buah pinggang. Biji asam jawa mempunyai kandungan protein yang tinggi dan boleh dijadikan sebagai polielectrolit yang mempunyai fungsi yang sama seperti alum. Menurut Dobrynin dan Michael 2002, polielectrolit adalah polimer yang membawa charge positif atau negatif bagi kumpulan terionisasi. Kulit pisang pula mengandungi atom sulfur, nitrogen dan asid karboksilik yang boleh mengeluarkan bahan logam berat di dalam air seperti merkuri, tembaga, plumbum dan besi. Kajian ini mempunyai 3 objektif. Yang pertama, menghasilkan ejen koagulasi semula jadi dengan menggunakan sisa semula jadi, iaitu biji asam jawa dan kulit pisang. Yang kedua, menentukan nilai dos optimum bagi tam nanokoagulan melalui ujian balang. Yang ketiga, membandingkan nilai kekeruhan antara tam nanokoagulan dengan koagulan yang diguna pakai sekarang di dalam proses rawatan air. Kaedah kajian. Sampel air yang digunakan bagi uji kaji ini diambil dari Sungai Langat, Hulu Langat, Selangor. Ujian yang akan dijalankan bagi mendapatkan data adalah ujian balang dan ujian kekeruhan. Bahan yang digunakan untuk penghasilan koagulan adalah kulit pisang dan biji asam jawa. Parameter air yang akan diuji adalah penurunan kekeruhan di dalam air dan pengentalan sisa terampai yang terbaik. Bagi menjalankan ujian balang, dos koagulan yang digunakan adalah 0.5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml dan 25 ml. Dapatan dan perbincangan. Terdapat 5 siri uji kaji ujian balang yang telah dijalankan terhadap beberapa jenis koagulan. Yang pertama, uji kaji ujian balang yang dijalankan menggunakan koagulan yang dihasilkan daripada biji asam jawa. Graf ini menunjukkan peratus penurunan nilai kekeruhan bagi sampel air setelah menggunakan koagulan yang dihasilkan daripada biji asam jawa. Bika 4 menunjukkan peratus penurunan nilai kekeruhan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 80%. Ia berjaya menurunkan nilai kekeruhan dari 190 NTU kepada 38 NTU. Nilai optimum dos bagi ejen koagulan biji asam jawa adalah 15 ml. Ujian balang yang kedua dilakukan menggunakan koagulan dari kulit pisang. Graf menunjukkan data peratus penurunan nilai kekeruhan bagi air sampel yang dijalankan menggunakan koagulan kulit pisang.
Bika 5 menunjukkan peratus pengurangan nilai kekeruhan yang paling tinggi iaitu sebanyak 51.5%. Ia menurunkan nilai kekeruhan dari 190 NTU kepada 92 NTU. Nilai dos optimum bagi ejen koagulan kulit pisang ialah 20 ml. Ujian balang yang ketiga dijalankan menggunakan koagulan dari campuran biji asam jawa dan kulit pisang. Graf menunjukkan peratus penurunan nilai kekeruhan bagi air sampel yang dijalankan menggunakan koagulan dari campuran biji asam jawa dan juga kulit pisang. Bika keempat menunjukkan penurunan nilai kekeruhan yang paling tinggi iaitu sebanyak 88.1%. Ia menurunkan nilai kekeruhan dari 190 NTU kepada 23 NTU. Nilai dos optimum bagi ejen koagulan campuran biji asam jawa dan kulit pisang ialah 15 ml. Ujian balang yang keempat dijalankan menggunakan koagulan daripada aluminium sulfat. Graf menunjukkan peratus penurunan nilai kekeruhan bagi air sampel yang menggunakan aluminium sulfat sebagai koagulan. Bika keempat menunjukkan peratus penurunan nilai kekeruhan yang paling tinggi iaitu sebanyak 91.7%. Ia menurunkan nilai kekeruhan sebanyak 190 NTU kepada 16 NTU. Nilai optimum dosage bagi ejen koagulan alum ialah 15 ml. Ujian balang yang kelima dan juga yang terakhir dijalankan menggunakan koagulan dari campuran biji asam jawa, kulit pisang dan aluminium sulfat. Graf menunjukkan data peratus pengurangan nilai kekeruhan bagi air sampel menggunakan koagulan dari campuran biji asam jawa, kulit pisang dan aluminium sulfat. Bika keempat menunjukkan peratus penurunan nilai kekeruhan yang paling tinggi iaitu sebanyak 92.1%. Ia menurunkan nilai kekeruhan dari 190 NTU kepada 15 NTU. Nilai optimum dos bagi ejen koagulan campuran biji asam jawa, kulit pisang dan aluminium sulfat ialah 15 ml. Jadual berikut menunjukkan rumusan data peratusan penurunan nilai kekeruhan bagi 5 ujian balang yang telah dijalankan menggunakan 5 jenis campuran koagulan. Campuran koagulan dari biji asam jawa, kulit pisang dan alum menunjukkan peratus penurunan kekeruhan yang paling tinggi iaitu sebanyak 92.1% pada dos optimum 15 ml. Nilai ini menunjukkan peratus penurunan nilai kekeruhan yang lebih baik daripada penggunaan koagulan alum iaitu 91.7%. Yang terakhir, secara kesimpulannya, kualiti air sungai Langat yang dirawat menggunakan koagulasi semula jadi adalah setanding dengan kualiti air sungai yang dirawat dengan menggunakan koagulasi komersial iaitu aluminium sulfat. Dapatan kajian ini membuktikan biji asam jawa dan kulit pisang mampu menurunkan nilai kekeruhan pada air sungai. Oleh itu, penggunaan bahan kimia dalam proses rawatan air dapat dikurangkan. Bahan yang digunakan untuk merawat air tidak begitu rumit dan ianya mudah didapati. Kajian ini juga tidak menggunakan kos perbelanjaan yang tinggi kerana bahan yang digunakan adalah bahan yang terbuang. Secara tidak langsung, penggunaan sisa semula jadi ini dapat mengurangkan lambakan sisa pekerja di tapak pelupasan sampah. Sekian, terima kasih.